Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Kita selalu dengar ungkapan, politik itu penuh dengan kejutan. Tetapi persoalannya, adakah kejutan ini sesuatu yang dirancang atau memang nasib seseorang boleh berubah dalam sekelip mata? Hari ini kita akan bincangkan satu perkembangan besar di dalam politik Sabah. Keputusan Mahkamah terhadap Presiden KDM Datuk Peter Anthony. Keputusan ini bukan saja menggegarkan KDM, tetapi juga mencetuskan tanda tanya tentang masa depan politik Sabah secara keseluruhan. Jadi mari kita bongkar apa yang sebenarnya telah berlaku. Sekarang kalau kita tengok apa yang terjadi, Mahkamah Rayuan telah mengekalkan hukuman penjara 3 tahun dan denda RM50.000 terhadap Peter Anthony. Maksudnya beliau tidak lagi boleh memainkan peranan secara aktif dalam politik buat sementara waktu. Tapi yang menariknya, KDM tidak anggap ini sebagai satu titik nokta. Timbalan Presiden KDM Datuk Wetrom Bahanda tampil dengan satu kenyataan yang cukup berani. Beliau kata perjuangan KDM tidak akan terhenti walaupun Peter sudah dijatuhkan hukuman. Malah beliau berjanji yang KDM akan terus bergerak ke hadapan lebih kuat daripada sebelum ini. Mungkin ada yang tertanya-tanya, apa yang membuatkan Wetrom begitu yakin? Adakah beliau sudah bersedia untuk mengambil alih kepimpinan KDM? Atau mungkinkah ini hanya kata-kata semangat untuk menenangkan penyokong? Sebab kalau kita lihat sejarah politik Sabah, banyak parti yang hilang arah selepas pemimpin utama mereka menghadapi masalah. Kita pernah lihat bagaimana parti-parti lain berdepan krisis kepimpinan dan akhirnya terkubur begitu sahaja. Jadi adakah KDM akan menjadi salah satu daripada parti yang bakal tenggelam atau mereka benar-benar mempunyai pelan jangka panjang untuk bertahan? Kalau kita imbas kembali, KDM sebenarnya baru sahaja bertapak dalam arena politik Sabah. Ia ditubuhkan dengan matlamat untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Sabah dengan tumpuan khas kepada masyarakat luar bandar yang sering dipinggirkan. Tetapi sejak penubuhannya, KDM sentiasa berdepan dengan cabaran demi cabaran. Ini bukan kali pertama mereka diuji. Sebelum ini mereka pernah dikritik karena dilihat sebagai parti kecil yang sukar bersaing dengan gergasi politik lain seperti GRS, Warisan, dan Perikatan Nasional. Namun mereka tetap bertahan. Dan dalam beberapa PRU serta PRN yang lalu, mereka berjaya menarik sokongan yang agak signifikan. Sekarang dengan keputusan mahkamah ini, KDM sekali lagi diuji. Wetrom sendiri mengakui bahwa penyokong KDM kecewa dengan keputusan ini. Tetapi pada masa yang sama, beliau menyeru mereka untuk terus setia kepada perjuangan parti. Persoalannya, adakah sokongan ini akan kekal atau mungkinkah ada pemimpin dalam KDM sendiri yang akan mengambil kesempatan atas situasi ini untuk coba menggantikan Peter Anthony sebagai pemimpin utama? Kita tahu di dalam politik, kesetiaan itu boleh berubah dalam sekelip mata. Hari ini setia, tiba-tiba esok pula menjadi lawan. Dan satu lagi persoalan yang perlu kita pikirkan, adakah kes ini semata-mata satu proses undang-undang biasa atau ada unsur politik di sebaliknya? Ini bukan tuduhan, tetapi kita tidak boleh nafikan bahwa banyak kes melibatkan pemimpin politik seringkali dikaitkan dengan unsur politik tertentu. Kita pernah lihat bagaimana pemimpin-pemimpin besar di Malaysia berdepan dengan kes mahkamah yang akhirnya mengubah hala tuju politik negara. Jadi, adakah kes Peter Anthony ini juga sebahagian daripada strategi politik pihak tertentu? Adakah beliau dianggap sebagai ancaman sehingga perlu disingkirkan melalui keputusan mahkamah?
Kalau kita lihat situasi semasa, PRN Sabah ke-17 ini semakin hampir. Dalam keadaan ini, KDM tentunya mahu memainkan peranan yang lebih besar. Tetapi tanpa Peter Anthony sebagai pemimpin utama, mampukah mereka mencapai impian itu? Wetrom Bahanda sendiri nampaknya cukup yakin bahwa KDM masih mempunyai masa depan yang cerah. Tetapi tanpa seorang tokoh yang berkarisma seperti Peter, mampukah KDM mengekalkan momentum mereka? Selain itu, kita juga perlu lihat bagaimana parti-parti lain akan bertindak dalam situasi ini. Adakah mereka akan coba menarik penyokong KDM untuk menyertai mereka? Kita tahu di dalam politik ini, bila satu parti nampak goyah, parti lain akan coba mengambil kesempatan. Adakah ini peluang untuk GRS ataupun warisan memperkukuhkan kedudukan mereka dengan menarik penyokong KDM yang mungkin mula meragui hala tuju parti mereka? Bercakap tentang PRN Sabah nanti, mampukah KDM memberikan saingan kepada gabungan besar seperti GRS dan Warisan? Tanpa Peter Anthony di barisan hadapan, KDM perlu mencari strategi baru untuk memastikan mereka masih lagi relevan. Kalau mereka gagal berbuat demikian, tidak mustahil parti ini akan kehilangan sokongan dengan cepat. Tapi sebelum kita buat kesimpulan, mari kita pikirkan satu perkara. Adakah keputusan mahkamah ini akan mencetuskan lebih banyak simpati terhadap Peter Anthony dan KDM? Kadang-kadang dalam politik, pemimpin yang dijatuhkan hukuman boleh mendapat lebih banyak sokongan karena rakyat melihat mereka sebagai mangsa keadaan. Jika ini berlaku, adakah KDM sebenarnya akan menjadi lebih kuat selepas ini? Jadi apakah pendapat Anda semua? Adakah keputusan mahkamah ini satu keadilan ataupun ada sesuatu yang lebih besar sedang berlaku di belakang tabir? Adakah KDM masih mempunyai masa depan tanpa Peter Anthony? Atau ini adalah satu permulaan kejatuhan mereka? Dan yang paling penting, adakah Anda rasa PRN Sabah nanti akan menjadi medan pertarungan paling sengit dalam sejarah politik negeri ini? Jangan lupa tinggalkan komen Anda dan kongsikan pendapat Anda. Adakah KDM akan terus bertahan atau ini adalah pengakhiran bagi mereka? Mari kita bincang di ruangan komen di bawah. Dan kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe kepada channel ini Currents VMY untuk lebih banyak analisis politik yang panas dan penuh kontroversi. Sampai jumpa lagi di video yang seterusnya. Terima kasih semua.